pembaruan, jadi kita buat supportcast. Jadi aku juga, aku Haji Skuti kau boleh tengok aku dekat aku punya Facebook pun boleh. Haji Skuti, kau boleh tengok IG aku Haji Skuti. Kau yang best sekali kau boleh tengok kat channel YouTube aku. PA5 TV, pelbagai konten ada kat sana. Dan juga aku tengah live kat TikTok sekarang. Tapi yang pertama kau jangan lupa subscribe YouTube channel Support TV dan juga follow dan share lah banyak mana. Share dulu. Share dulu penting. Sebab apa aku kata share dulu penting tu? Sebab kalau kau share banyak-banyak, siapa share paling banyak, adalah hadiah untuk korang. Ini bukan cakap kosong. Dan yang keduanya, kita ada tetamu undangan. Kalau tengok posting-posting kita yang kita naikkan tadi petang, ada tetamu undangan. Aku rasa yang mana dah tahu-tahulah. Jadi biasa tetamu undangan ni sebenarnya dia ada lambat sikit. Tapi dia sudah berada berdekatan dengan kita. InsyaAllah aku dengan dia, aku tak kesorangan lah. Jadi kita nak recap lah. Macam aku cakap tadi, kita nak recap daripada Januari. Memandangkan dalam masa 2020 hingga ke 2021 ni sebenarnya terlalu banyak perkara berlaku. Yang terutamanya pada aku COVID-19. COVID-19 ni belum reda sepenuhnya. Daripada kes 0 pergi ke kes 1000, angka 1000 naik ke angka 10,000, angka 10,000 naik ke angka 20,000, cecah 23,000. So, pada hari ini pula kes dah reduce. Kita dah reduce kes dalam 2,000 lebih, 3,000. Alhamdulillah. Jadi, tetapi kita belum menang. Aku nasihatkan masih kita terikat dalam SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian apa lagi yang ditetapkanlah SOP pakai mask, hand sanitizer, apa lagi penjarakan sosial. Kita jangan leka, kita jangan terbuai dengan kita dah reduce kes sekarang ni sebanyak ini, tapi maknanya sekarang ni kita masih hidup dalam keadaan situasi COVID-19. Kita dalam fasa, mungkin dalam fasa endemik lah tak silap aku. Jadi COVID-19 ni yang kita tahu dia takkan habis. Dia pada aku dia seperti kalau korang setuju lah, dia macam denggi, betul tak Dia macam denggi. Kita hidup dalam suasana ada denggi, penyakit malaria, betul tak? Kau setuju tak aku cakap? Please, kau setuju tak? Kau kena setuju. Kau jangan biar aku cakap seorang. Jadi kau share banyak-banyak dulu. Kita ada tetamu undangan, aku tak seorang. Bila ada tetamu undangan masuk ni, kita akan kupas lah. Kita akan sembang-sembang. Kita akan sembang-sembang mengenai sepanjang tahun 2021. Jadi bercerita balik tadi pasal endemik tadi ni. Ada negara seperti Brunei. Brunei dia dah buat announcement jadi dia buat announcement, ketua kerajaan dia dah buat announcement sebenarnya hidup di dalam endemik. Dan Malaysia ni sebenarnya kalau ikutkan daripada Menteri Kesihatan yang aku follow up sebelum ni, bulan 10 yang lepas nak membuat secara official lah, yang mana kita diumumkan kita hidup dalam fasa endemik, tapi sehingga kini masih belum ada site-site tertentu yang masih belum sesuai untuk diumumkan kita dalam fasa endemik. Tetapi aku boleh kira sekarang ni kita sendiri dah berada dalam fasa endemik sebab kita dah bebas. Kerajaan dah bagi kebebasan pada kita. Ekonomi dah dibuka sepenuhnya. Segala apa aktiviti semua dah dibuka sebenarnya, cuma sempadan kita masih belum buka sepenuhnya sebab sekarang ni pula Allahu Akbar, selepas kita dengan apa virus apa dipanggil tu virus sebelum ni, sebelum varian Delta yang memang ya Allah, memang itu yang jadi kacau bilau satu dunia. Sekarang ni korang pun rasa tahulah varian Omicron yang aku tahu sekarang ni di France, orang putih France, dia Perancis. Mencecah 200,000 kes satu hari. Ada juga sekarang ni kes di Malaysia ni datangnya daripada jemaah umrah yang balik pada umrah, di mana datangnya jangkitan daripada Mekah sana. Jemaah-jemaah umrah kita sebenarnya banyaknya datang kes kini daripada Turki. Kebanyakannya daripada Turki. Ini fakta daripada Turki. So kita kena berhati-hati, kita tak boleh leka lah. Jadi kita enjoy juga, happy juga. Dan sebab itulah sebenarnya berbalik kepada cerita sambutan ambang tahun baru ni, sebenarnya aku setuju 100% dengan kerajaan kita yang mana ditukar. Biasanya kita akan buat sambutan, main bunga api, mercun apa bagai. Tahun ni kita ditukar kepada
sambutan kepada sembahyang hajat lepas maghrib tadi seluruh negara dan juga beristighfar majlis-majlis ilmu di setiap negeri di Malaysia, di setiap daerah, setiap pelosok, seperti di Keluang ni lah, di Keluang ni tadi aku rasa kita kena bagi kredit, terima kasih kepada pejabat daerah, pejabat agama, terutamanya pemimpin negeri kita Johor di bawah Yang Berhormat Menteri Besar kita dan juga pihak istana Yang Teramat Mulia Sultan Johor berkenan sebenarnya untuk membuat majlis ilmu ataupun mengenangkan memandangkan kita baru saja sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita dilanda banjir di 6 negeri aku rasa seminggu lepas saja sebenarnya. Sekarang ni masih belum reda lagi walaupun air dah surut seperti di Shah Alam, di Kelang, di Seri Muda terutamanya, dan di Mentakap, di Allah, dan sekarang ni dah bawa ke pantai timur sebenarnya. Di belah tengah ni dah reda, bawa pula ke pantai timur. Kawan-kawan kita di sebelah Kelantan, di sebelah Pahang, di sebelah Terengganu dilanda banjir. Jadi dah dengar kata pula hari ni 2 hari lepas kita sekarang Johor antara negara yang berjaga-jaga selepas Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dilanda banjir teruk, dan sekarang ni Johor dalam keadaan berjaga-jaga. Itu yang dikeluarkan oleh Meteorologi Malaysia. Jadi kita kena berhati-hati, dan para-para petugas frontliners kita bekerja keras. Frontliners kita pun kita kena terima kasih banyak sepanjang tahun 2020 bermula hinggalah 2021 tak berhenti lepas satu perkara kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya pelbagai musibah. Jadi kita redha, dan kita sebagai hamba dia kita hanya mampu bersyukurlah atas nikmatnya. Apa pun semuanya pada aku nikmat. Jadi yang mana senang dulu sekarang berasa susah, yang mana susah berasa senang, yang mana tak sakit berasa sakit. Jadi alhamdulillah apa pun kita masih diberi nafas untuk hidup. Itu pada diri aku lah. Okey, berbalik pada live kita Supportcast. Supportcast ni sebenarnya aku jelas sikit lah. Sikit-sikit lah. Page yang baru kita wujudkan untuk talent-talent muda, talent-talent baru, untuk terutamanya di sekarang ni kita berpusat di Keluang. Jadi untuk talent-talent kita, pelbagai konten yang kita buat sebenarnya di Supportcast ni, pelbagai konten anak-anak muda yang tak dapat peluang untuk sebagai untuk keluar TV. Jadi sekarang ni zaman media sosial, jangan risau pada talent-talent yang ada, jangan risau, kita dah ada media sosial. Kebanyakannya sekarang ni jadi artis media sosial. Kita tak rasa tertekan, kita tak masuk TV, kita tak boleh kembangkan bakat kita dan talent kita. Sebab bakat ni sebenarnya pada aku lah, bakat ni sebenarnya kurniaan Allah. Kan kalau kita cerita kemahiran kita boleh belajar mana-mana institut ataupun mana-mana saja tempat yang berkaitan dengan kemahiran. Tapi pada aku bakat ni Allah Ta'ala yang beri. Jadi kita tak boleh simpan, kita tak boleh menunggu peluang yang datang. Kita kena usahakan. Jadi jangan risaulah. Jadi berbalik juga pada kita punya topik sebenarnya untuk recap 2021 ni. Apa itu recap 2021? Kita nak recap lah. Kita nak menyulam balik daripada awal tahun. Kita ada, kalau tengok apa yang disenaraikan kita daripada COVID, daripada pergolakan politik, dan kita ada isu ekonomi, kita ada isu-isu viral, sukarelawan yang viral, pelbagai benda di luar jangka pada aku. Dan ada juga isu-isu yang berkaitan dengan tetamu undangan kita pada malam ni. Isu-isu yang ramai orang tak mengerti, tak tertanya-tanya kenapa macam ni, kenapa dia boleh cakap macam ni, kenapa dia berani kritik, kenapa dia berani. So pada aku perkara-perkara ni akan kita kupaskan. Kita akan recap dengan tetamu undangan kita. So kau boleh komen sebab aku tak nampak komen korang, tapi kita punya team ada standby tengah ngonyel-ngonyel. Kita ada crowd. Kalau korang rasa korang nak sponsor lah lepas ni kita punya podcast, korang nak sponsor, kita ada ni Popia Simpul Cik Yah. Ini kita support ibu tunggal. Ini produk ibu tunggal, kesian ibu tunggal. Ibu tunggal. Aku bapak tapi tak tunggal.
Dia popular, memang sedap yang aku try. Kalau kau tak percaya kau dengar bunyi dia. Kau dengar bunyi dia. Wow. Tak dengar? Tak dengar. Biji lagi. Dengar. Tak dengar tak apa. Aku yang sedap, korang tengok je. Kalau kau nak, kau orang boleh DM lah. DM aku ke, kau boleh berhubung dengan kita punya team lah. Ataupun aku minta nanti dia orang naikkan contact number ke, ataupun kau boleh berhubung aku lah, DM aku kat IG aku, kat Facebook aku pun boleh. Popiah Simple ikan, serunding ikan. Jadi kalau macam kau lepas ni kita ada buat support cast lagi, kita akan buat macam ni. Kau boleh sponsor apa yang kau nak sponsor, macam Keluang tu utamanya paling dekat. Kau nak sponsor western ke, kau nak sponsor yang sedap-sedap lah. Supaya aku balik aku dah tak payah makan tau. Dah aku balik ni nak kena makan nasi ni. Kan? Kau sponsor western ke, KFC ke, McDonald ke, yang burger dia tebal-tebal kan. Yang warna hitam tu aku nak. Kalau nak aiskrim? Kalau nak aiskrim kategori? Kita nunggu-nunggu juga ya kan. Aiskrim special lah. Lagi malam-malam ni, ya Allah, ngilunya gigi aku sebuah aiskrim. Aku ni kalah dengan aiskrim. Tapi ini support. Kita support. Ada ni kan? Perutusan khas. Ada perutusan khas. Dari tahun 2020 macam bajet dia ni. bajet. Saksikan perutusan khas. Alamak, ada bonus ke? Dari Perdana Menteri ke apa? Ada 600,000 peluang pekerjaan baru. Alhamdulillah. Tu. Syukur nikmat. 600,000 pekerjaan baru akan diwujudkan di seluruh Malaysia. Ini kesan, ini salah satu inisiatif kerajaan tau. Untuk tahun 2022. Jadi jangan risau yang tak ada kerja ni, yang kita rasa dalam berapa juta ni, aku rasa dalam 1 juta lebih ni yang masih mengganggu aku dengar. Tapi pada aku dalam ekonomi dah dibuka ni sebenarnya kita jangan pilih kerja lah. Kan? Cuci kereta pun kerja. Kan? Kalau kau ada bakat main gitar, kau pergi basking tepi jalan pun itu pun kerja. Kan? Apa saja kerja yang ada, cuci pinggan mangkuk. Kan? Kalau kat keluar ni, kalau kau tak ada, jangan kau pergi ngepot tu. Itu owner dia Syarul Shiro tu, kau pergi tanya dia orang. Kat situ ada kosong tak ada kosong, sapu sampah pun boleh. Kerja, betul tak? Kan? Kita jangan milih kerja. Kalau kita fikir kita nak milih fikir sijil kita kan. Macam member ni kan. Kerjanya ambil gambar video kan. Tapi bila tak ada peluang tu tak boleh kerja. Lepas ni dah naik pangkat. Lepas dah naik pangkat. Orangnya kecil je. Tapi hebat naik pangkat. Tahun depan naik gaji tu. Tahun depan gaji naik. Tahun depan tak tahu nak cakap. Tapi memang kerajaan kita dah cakap minimum gaji akan dinaikkan. Ijat. Nanti Ijat masuk boleh ajak dia kejap. Kita ada satu talent lagi datang sambil nunggu tetamu undangan. Okey. Suara tak kuat. Suara aku. Tak apa, kalau korang rasa ada apa audio ke kurang jelas kan, korang boleh komen. Sebab aku ada orang DM ni kata suara tak jelas, kita percubaan ni. Tadi cerita peluang pekerjaan tadi. Kalau aku tengok kat Keluang ni sendiri lah, berapa banyak kerja lah bro. Kan? Pelbagai jawatan kosong ada. Daripada manager sampailah ke bawah. Jadi kita jangan rasa kita bekerja di bawah, kita rasa terhina lah dengan sijil kita yang tinggi. Tak ada siapa tahu kau sijil tinggi kalau kau tak bercakap. Kan? Kalau kau pergi wawarkan kau sijil diploma, degree, kau tengah basuh pinggan, memanglah kau malu sendiri kan. Siapa suruh kau buat macam tu? Jadi janji kerja rezeki yang halal aja. Jadi zaman sekarang tak ada fikir pada apa kau punya sertifikat lah. Jadi itu semua rezeki. Kita rajin usaha jadi. Kita tak rajin, Jad. Allah. Ni partner masuk, Jad. Ni. Ini pun korang ini kat TikTok aku pun aku tengah link live ni. Jadi ni ada seorang tetamu, ini tetamu last minute. Okey, mic rendah sangat kot. Okey. Allah. Okey, Jad.
Jad, ini aku punya adik. Nak kata anak pun boleh juga lah, tapi anak ikan lah. Sebab bin lain. Jadi dia sebenarnya antara talent yang berada dalam support TV. Talent yang berada dalam support TV. Dan Ijat ni pun sebenarnya dia baru balik daripada Kuala Lumpur. Boleh Jad kita highlight sikit kita highlight sikit. Rasa dah lama balik. Dah lama Dah lama balik. Oh, baby banjir kan. Aku rasa macam baru lah. Tu lah. Tengok kawan Dia antara finalis dalam apa nama Jad? Saringan akhir. Mencari sepatu yang hilang. Jadi kalau korang tengok TV sekarang ni, korang akan tengok bukan muka dia. Dan bukan muka kita lah. Bukan. Aku tak terlibat, itu Aziz. Itu Aziz lain. Aku tak terlibat. Tapi macam mana boleh jumpa kat sana? Ya ke? Itu kembar tak? Itu kembar. Sama Sama. Betul lah. Jadi walaupun dia muda, aku dah berumur sikit kan, tapi kita minat yang sama. Tu aku cakap tadi kan. Bakat ni kau tak tengok Tak tengok lah. Atau motor tadi. Kau tak betul. Kita cakap bakat Allah bagi. Betul tak? Betul. Kemahiran kita boleh belajar. Betul. Kau setuju tak setuju? Setuju lah. Setuju Kemahiran ni kita boleh belajar mana-mana institut ataupun mana-mana saja kan. Pusat kursus ke apa, ke college ke apa, tapi bakat Jad. Ya. Kurniaan Allah. Betul bang. Betul tak? Betul. Kalau kita ni macam kita contoh kita menyanyi lah. Semua orang boleh menyanyi. Betul. Kan? Tapi kau nak bergelar kau tu sebagai penyanyi, kau perlu ada bakat. Betul. Betul kan? Betul bang. Kau boleh belajar teknik. Jadi macam selebriti sekarang ni yang terkejar-kejar buat album, buat lagu, buat single, tapi dia sebagai bukan penyanyi sebab dia ada duit. Dia ada duit, dia boleh record lagu. Suara katak pun boleh record lagu je. Tapi kalau nak bergelar kita sebagai penyanyi, kita perlu ada bakat yang sebagai seorang penyanyi. Tu lain memang. Lain. Istimewa. Kita sentuh bab komedi. Sebab tetamu undangan kita pada hari ni ada berkait rapat dengan komedi, kan? Kan? Jadi kita sentuh bab komedi sebab kita pun baru lepas balik kan. Kita pun kenalah dengar daripada Sifu, boleh bang? Cakap Sifu boleh lah. Boleh, Ikon. Lagi sedap lah. Kita cerita pasal komedi. Kalau satu platform tu dia menyediakan satu program komedi pada aku. Tapi pemilihan dia atas dasar pelakon. Dia nak cari pelakon. Bukan nak cari komedi. Tapi nama program dia komedi. Macam pernah dengar tu. Aku dah lagi topik ke? Tak, dia relate lah macam dia macam kita punya pengalaman masa tu kan. Maybe setengah orang dia akan pandang pada sudut berlakon. Setengah orang lagi dia akan pandang pada komedi. So kita yang jadi peserta ni kita tak tahu kan mana nak pergi. Jadi bila dia pemilihan dia untuk seorang pelakon, dia tak dapat feel komedi pada satu-satu talent. Ya, betul. Ini yang aku tak sabar nak ceritakan dengan tetamu undangan tapi dia tak sampai lagi. Dia maybe kat ni bang. Dia keluar beristighfar. Betul. Aku baru balik dari sana. Aku baru balik dia depan maghrib dia solat hajat. Jadi lepas tu beristighfar. Dan sekarang ni acara-acara lain lah. Kita dengar kata ada Robani dekat Keluang. Robani. Lah abang saya cakap Robana. Robana kat sini. Robana kat sini. Aduh, saya pening lah kan. Kita buat supportcast ni sebenarnya pun kita nak bagi penghormatan pada terutama mangsa banjir. Betul. Jadi musibah tu sebenarnya musibah besar lah. Selain daripada ada sepanjang tahun ni kita dengan COVID kan, ada yang kehilangan keluarga kan, ada yang kehilangan kawan rapat. Jadi ada yang kehilangan awet bang. Ada. Kau ada memang kena kau ke? Saya setiap tahun kena tinggal. Setiap tahun kena tinggal. Kau apa masalah kau? Itu masalah personal lah. Masalah personal lah. Okey, personal jangan bawa kat sini. Jangan bawa kat sini. Jad, kau bawa balik kerja ke? Tak, cuti bang. Cuti? New Year saya cuti nak rehat tak. Asal muka macam baru tidur? Dia dua-dua lah cuti sampai tidur. Saya ingat saya tengah holiday. Cuti sampai tidur. Macam mana? Padahal aku tersingkir kat muka macam. Abang jangan cakap saya. Abang sampai. Okey. Jad. Ya bang. Kena dulu. Kena. Abang punya produk bukan. Ibu tunggal. Ibu tunggal. Ibu tunggal.
Aku bantu je. Kena. Yem. Kena. Kena. Jadi kita tengah makan popiah simpul sekali lagi popiah simpul. Jadi untuk next supportcast kawan boleh DM kita punya team lah. Cerita banjir Ha? Cerita banjir ada yang banjir semua. Betul. Kita sonok juga kan. Kita sebenarnya kena bagi penghormatan lebih sikit lah. Ngunyah tak habis nak cakap lagi. Itu tak bagus lah sebenarnya. Cakap ambil ngunyah ni tak sembuh nanti. Tak, betul. Kalau kita berbalik pada cerita sentuh sikit bab banjir Jad. Ya. Kan. Sekarang ni dari segi bantuan banjir yang aku dapat maklum, sampai diorang dah sekat bantuan pakaian. Sebab bantuan pakaian ni dah berlambak. Dah terlalu banyak. Jadi sampai dah tak boleh nak uruskan pusat-pusat penyimpanan bantuan ni dah tak boleh nak urus pakaian. Jadi diorang pada aku diorang memerlukan benda-benda lain lah seperti makanan, peralatan rumah, mungkin kewangan. Itu paling penting lah. Paling penting lah. Macam aku walaupun aku tak terlibat baru-baru ni kita punya tim keluar pergi ke KL Shah Alam. Tapi aku ada menyumbang dari segi lain lah. Kan? Jadi apa yang kita mampu. Dia banyak site yang kita boleh bantu. Yang pertamanya doa kita. Sumbangan kewangan melalui online ke apa ke. Yang paling penting doa orang ramai. Betul. Jadi kita jangan rasa bila kita tak dapat pergi membantu satu-satu musibah tu, satu kawan tu, kita boleh bantu dengan cara yang lain lah. Jadi macam orang yang menonton kita sekarang ni, kita bantu banyak perkara. Kita boleh bantu banyak perkara. Tak tengok sekarang ni kan. Keputusan khas. Kita baru first time live. Itulah. Apa? Tak apa. Korang dua orang tengok aku pun dah okey. Janji ada orang. Dia macam ni. Page Support TV, page yang sangat baby baru lahir. Tak sampai sebulan. Jadi kita buat ni pun baru episod pertama kan. Jadi kita perlu support sikit lah daripada terutama yang menonton lah, yang mana ternampak kita punya posting tu kan. Terus ternampak kita punya posting, follow. Siapa-siapa nak share Boleh share. Sebab tu aku cakap tadi kan, siapa paling banyak share. Jadi ada hadiah di hujung live kita, nanti kita akan beritahu siapa paling banyak share. Macam mana nak tengok? Kita ada teknik. Daripada mana? Daripada mana tengok? Ada, kita ada team, kita ramai. Kau ingat buat support cast ni macam kita buat live kat FB kita ke? Pakai ni macam kat TikTok sekarang ni. Aku on je. Masuk. Dalam orang dah keluar dah. Orang dah boring. Diam tak diam dah keluar. Aku dah lupa dah aku ada buat live kat TikTok dah. Ada masuk balik. Tak apa. Sebab kita menunggu tetamu undangan kita. Jadi kita nak kena beritahu lah kan. Mana dia? Sebab aku tak puas hati. Sebab aku tak nampak siapa yang menonton aku sekarang. Kan? Kalau dia masuk, maybe ramai lah. Dia masih menunggulah. Sebab sekarang ni tengah banyak program. Hari ni lah. Banyak. Satu negara. Tu aku cakap tadi. Kita diubah. Daripada sambutan ambang yang biasa kita buat lah sebelum ni. Kan? Jadi kita diubah kepada semaya hajat. Tapi lagi bagus sekarang lah buat macam ni kan. Lebih bagus. Kalau bagus setiap tahun. Setiap tahun. Dulu pernah bang. Masa PM ke-6. Tak silap lah. PM ke-6. Okey. Pernah? Pernah. Dia buat ni apa? Malaysia berselawat. Tak silap lah macam tu. Dia panggil Habib Syekh. Okey. Ingat. Itu setiap tahun lah. Aku ingat lagu Yahanana tu. Yahanana. Ya. Aku favourite aku lagu tu. Itu paling senang lah kan. Paling senang Paling senang lah. Dengar senang lah. Nak nyanyi kan. Nak nyanyi susah. Dia lirik nyanyi lah. Okey, kita wawarkan lah. Ada ni tak? Ada penonton tak? Ada. Okey, kita nak wawarkan balik Support TV kita ni kat mana? Kita ada FB Support TV, kita ada IG kita Support TV. Support underscore ke atau macam mana? Support TV terus. Support TV terus. Semua Support TV kau dah pandai cari. Kan kita ada YouTube channel kita Support TV. Kalau kau tengok Majestic Johor semua ada kat sana kan. Malaysia berselawat tak silap. Okey. Kan kita ada pelbagai platform media sosial Betul. Pelbagai platform media sosial. So berbalik cerita kita pasal musibah ni sepanjang tahun lah Jad. Sepanjang tahun. Kan.
Kita bermula COVID, kita PKP, PKPD, PKPB, PKP, PKPD balik PKPK kan lah. Jadi terlalu banyak fikir, aku pun dah sakit kepala lah kan. Betul bang. Banyak sangat fikir, nak fikir hidup lagi, nak fikir kesihatan, nak fikir family, nak fikir kerja kan. Keluar pun berisiko apa bagai kan, lockdown, ekonomi tutup. Berbagai-bagai. Jadi aku pernah buat live dalam Aperture Keluang, Aperture Budak Keluang beberapa bulan yang lepas. Kita ada panggil panel-panel kita peniaga-peniaga Keluang. Jadi kita dapat rasa waktu tu bila ekonomi tu tutup, banyak sektor tak boleh buka, kita dapat rasa lah daripada ada satu peniaga ni, daripada wedding planner turun ke cuci pinggan mangkuk. Ubah bidang ke macam mana? Terpaksa. Sadiri kan. Sampai tahapnya tu. Daripada bisnes 30,000, 40,000 sebulan, 50,000 sebulan, jatuh terus disebabkan sektor itu ditutup. Jatuh sampai apa pun tak ada. Nampak? Jadi berapa bulan tak boleh berniaga, income tak masuk, gaji pekerja nak kena bayar, nak survive hidup sendiri, nak maintenance kedai mungkin bayar, macam-macam. Bayangkan perkara-perkara tu diorang nak survive, kita lalui perkara-perkara tu. Orang yang makan gaji setiap bulan dapat gaji. Betul. Walaupun ada ekonomi tutup, kilang tutup dulu masa lockdown dulu, tapi gaji diorang mungkin boleh berjalan sebab kerajaan kita sediakan upah kerja tu kan. Upah kerja tu ada. Jadi ada sumber. Tapi bagi yang berniaga sepanjang lockdown, sepanjang PKP, PKPD ni, masa sebelum ni, diorang yang paling amat terkesan lah. Betul. Dia nak kerja apa kan? Dia memang berniaga. Dia berniaga. Macam kita dekat Keluang lah, ngeport cabin kan, hanya dapat beroperasi beberapa bulan je. Oh, yang tu ingat. Jadi lepas tu 3 bulan dia berapa 3 bulan macam tu. Lepas tu terpaksa tutup operasi. Jadi itu salah satu kesan. Itu boleh kita cerita mental. Torture mental, ada yang bunuh diri, ada yang banyak minum ni apa? Cuka pula apa tu? Alkohol pula apa tu bang? Alah. Cuka getah. Cuka ke apa kan? Yalah ada yang mati depan jalan. Depan rumah orang kan. Sampai dia tulis apa kerajaan. Itu bab cerita. Kita akan masuk topik tu nanti dalam dengan tetamu kita lah. Jadi cerita kat sini, kita jangan mudah menyalahkan pihak luar. Kita jangan, hidup kita ni jangan menyalahkan orang, cepat menyalahkan orang. Kita tengok kat mana kurang kita, kat mana silap kita. Kita bukan perfect pun. Kita banyak dosa bang. Orang yang duduk dekat atas tu pun dia orang pun manusia. Jadi kalau ada salah silap tu, kita harus menegur dengan cara yang profesional lah. Kan, cara profesional. Kita jangan cepat menyalahkan. Kalau kau nak nyalahkan orang sampai bila kau nak betul? Kau salahkan orang tu, tunjuk orang tu dah berbalik kat kau dah. Satu jari tunjuk depan, 4 jari kat sini. Aku sebab tunjuk macam ni sebab ada nanostick kat sini. Kan, satu dah terbalik. Betul. kalau boleh main punchline bang. Sebab ada barang kat sini. Ini nyawa aku, nanostick. Promote promote. Apa dia? Kuih bang. Okey, kuih ni kau boleh aku cakap tadi, boleh DM aku lah. Boleh DM aku ataupun boleh message aku kat Facebook. Yang mana kenal aku, ada WhatsApp aku, boleh WhatsApp. Kan? Jadi boleh. Dia punya owner dia dekat Mersing. Jadi kalau kau nak, aku tak kisah, kau nak direct number dia pun kau boleh DM aku apa semua. Kau boleh direct dengan owner dia, tak ada masalah. Dia tapi memang sedap lah. Cik Iyah. Cik Iyah. Dia berintikan ikan. Dia serunding ikan lah. Jadi pada aku satu kuih yang amat susah nak buat lah. Dia renyah. Kita support. Yang penting korang pun yang menonton ni, kalau ada yang menonton, korang kena support lah. Korang support tu, korang share, kau letak kat situ #supportcast. Okay bang, terima kasih bang. Ataupun #support sikit. Support TV. Senang lah. Ataupun support TV ni kita punya page lah. Kita pun name page lah, tapi kita punya program ni Supportcast lah. Jadi sebab Supportcast ni kita akan ada episod yang akan datang. Kita akan, insyaAllah kita akan konsisten. Lepas ni ada lagi? Ada. Yang penting ada penonton, yang penting ada follower, yang penting korang share. Kalau korang tak share, kau dah share belum? Saya dah share. Dah share. Nanti aku tengok. Nanti aku tengok. Okey, tengok dia dah share belum? Kau tengok lah, kau dah share kat mana. Support. Kat IG untuk orang muda. Ada orang muda punya program bang?
supportnya. Kau ceritalah sebenarnya kau tak payah tanya aku lah. Sebab kau silap tanya, kau tanya orang tua. Patut tu bagi kat abang. Ada program untuk orang muda lah, belia, orang muda, remaja, kanak-kanak. InsyaAllah. Apa konten yang kau buat sekarang kat Support TV? Ada sekarang ni konten yang terbaru lah. Kita akan buat bermacam-macam ragam perangai manusia ni. Dah mula stabil. Kita buat perangai budam. Kau cerita hampir penuh. Hampir penuh kau cerita macam short video. Yalah, kita buat ragam tu tak adalah serupa tapi sikap orang kita lah. Sikap orang kita bila datang kerja lah. Datang kerja selalu lambat. Ya. Tu saya lah. Kau. Betul-betul. Betul-betul. Tu salah satu sikap lah. Tapi dia berbeza bila dia sikap minta kerja. Nanti kau buat konten ni. Itu yang kau buat tu sikap bila dah berada dalam tempat kerja, dalam office lah. Nanti aku cadangkan kau buat konten sikap masa minta kerja. Bermacam-macam. Dia biasanya kita minta kerja ni, ya, okey, boleh. Tak ada masalah, boleh. Semua boleh. Boleh tuan, boleh bos, semua boleh. Nak yakinkan orang tu kan. Nak yakinkan nak dapatkan kerja tu. Dan bila dah dapat kerja, dia dah lain. Dia ada hashtag dia. Dia share apa? Hashtag boleh belah. Dia memang macam tu. Kalau selalulah kita pun kalau ada rakan-rakan yang dalam tempat kerja kita nampak. Rakan-rakan. Ayat ada dalam Support TV ni ke apa? Taklah. Kawan luar lah kan. Luar. Dalam ni okey, dalam ni alhamdulillah okey. Alhamdulillah okey. Okey. Dia okey. Apis lagi okey. Kau kalau dia cakap tak okey, KFC tu kau hold kan? Hold. Tapi lepas ni saya futsal bang. Futsal. Futsal. Dia futsal. Lepas ni 10 kat stadium. Pukul 10. Sambil istighfar tadi. Futsal. Sorry. Ada join futsal yang MBD punya, Majlis Belia. Yang mana? Yang buat siang tadi. Siang tadi? Kat Rebel. Tak sempat abang. Tak sempat. Tak apa, next. Kita punya Majlis Belia Daerah kita. Encik Syukur dia punya presiden. Betul Encik Syukur punya presiden Majlis Belia Daerah Keluang. Tak kontak mungkin tak apa, terlepas. Mungkin next kita ada Majlis Belia Daerah banyak program kat Keluang ni sebenarnya. Bukan setakat futsal. Kita ada takraw, kita ada Mobile Legend, kita ada boleh join, anak-anak muda boleh join, tak ada masalah. E-sport. Jadi cukup aktif. Dan kau tahu pun kita punya Persatuan Bola Sepak Keluang pun menarik sekarang, makin baik. Bola Sepak Keluang makin baik. Jangan risau, insya-Allah untuk sport untuk orang muda. Ada yang wakil negara. Orang Keluang kita. Ada. Amin ni kak, dia ada talent buat magic. Boleh? Boleh join. Datang sekarang. Dia setahu aku Amin magic rambut hitam jadi putih. Dia boleh hilang. Dia ada tak ada? Dia boleh hilang. Boleh. Jadi sementara kita menunggu tetamu undangan kita untuk kita sembang-sembang recap 2021 ni. Sepanjang tahun pelbagai musibah, pelbagai perkara suka dan duka. Seronok tak seronok, macam-macam macam-macam. Jadi kita macam kalau ada penonton, kalau ada sekarang ni yang tengah menonton, kita support cast ni, kau boleh share banyak-banyak, kau boleh hashtag kan Support TV, support sikit hashtag support sikit. Jangan lupa berhashtagkan suara aku. Sebab hashtag suara aku ni amat penting. Suara aku ni bermaksud bukan suara aku sendiri. Suara aku ni datang daripada suara korang balik. Aku tendang balikkan korang. Sebab suara korang, suara rakyat, suara masyarakat. Sebab apa aku sentuh? Kenapa bang? Sebab aku ada konten-konten dalam PA5 TV. Aku punya channel. Aku buat konten-konten yang berkenaan dengan isu semasa, isu masyarakat, berkenaan suara-suara yang tak sampai. Tak sampai ni maksud aku bukan punchline tak sampai. Dia suara dia memikirkan tak sampai kepada pihak atas. So kita menggunakan media sosial. Kita menggunakan platform yang ada kat media sosial ni, kita menyuarakan. Yang penting kau punya suara jangan guna perkataan-perkataan yang makin amun mencarut negatif. Tu memang siapa nak layan lah. Kalau kita menggunakan perkataan-perkataan macam tu, bermakna tak bagus. Kita ada negara kita ada harmoni lah. Negara kita ada adab. Kita orang Melayu penuh dengan adab. Jadi
kita balik pada kadang-kadang musibah yang berlaku sepanjang tahun ni sebenarnya ujian Allah. Kadang-kadang aku tengoklah cik. Aku tengok cik. Ya bang. Sekarang kalau zaman viral lah. Kenapa bang? Apa yang tak kena kan ni? Zaman viral sekarang kau tengok dunia lah. Kita tak cakap Malaysia je. Dunia lah, satu dunia. Kalau kau tengok perkara yang pelik-pelik tu viral sebenarnya. Perkara yang pelik-pelik viral. Yang tak masuk akal Yang tak masuk akal. Kadang-kadang benda yang mengaibkan, benda yang aku rasa benda tu tak patut kau tonton kepada masyarakat. Seperti kau aibkan diri kau aibkan keluarga kau, benda tu yang mendatangkan kemarahan kepada Allah Ta'ala. Tetamu kita dah sampai. Alhamdulillah. Korang dah kena halau dah. Tak tadi aku abang tak tahu. Biru tak? Biru juga tadi. Aku memang macam ni. Jadi Kau tak boleh kata aku biru, aku tetap colour aku. Jadi kita cerita sikit tadi sebelum kita panggil tetamu undangan, kita bagi dia relax dulu kan. Kita santai. Viral, kita kalau nak popular media sosial ni pada aku, aku rasa tak perlu kita nak jual maruah kita ya. Kita tak perlu mengaibkan diri kita. Kan? Jadi kalau kau gentle, kau rasa kau ada nak menyuarakan sesuatu, kau tak perlu maki pemimpin, kau tak perlu mencarut, kau tak perlu benda yang akan ditonton anak cucu kau. Kenapa kau nak aibkan diri kau, betul tak cik? Betul. Tapi bang, macam yang orang selalu viral ni kan, dia berani depan kamera bang. Bila face to face, terdiam juga. Terdiam. Kau dah jumpa ke orang macam tu? Saya dengar, yelah. Kau suka macam ni yelah kan. Ini sikap. Dia sikap. Ini suka dengar cakap orang. Saya dengar lah, tak betul tak Ida. Okey. Okey, aku sentuh sikit waktu kita hidup, kita jangan suka dengar cakap orang. Kita jangan mudah dipengaruh dengan kata-kata orang, dipengaruh dengan apa kejadian. Kita kena sendiri, kena fikir logiknya, secara teknikal, secara praktikalnya. Wah. Kena dengar dua pihak lah sepatutnya. Ayat dia kalau berlaku, bagusnya kena dengar dua pihak lah. Lepas tu kau jangan simpan dalam hati, lepas tu kau cakap belakang. Kau tak suka dengan aku tapi kau cakap dengan orang tu. Kau tak suka dengan aku. Kau cakap dengan aku lah kalau kau gentle lah macam tu. Tapi itulah, saya ada cerita dengan Aim pasal abang. Ada? Nanti kita cerita di luar program lah. Alright. Okay, kita berbalik kepada kita punya support cast kita. Tetamu dengan kita dah sampai. Dah ready ke? Okay. Aku cerita tadi bab ujian tadi kan. Apa yang musibah yang kita akan nak ceritakan dan nak sembang dengan tetamu undangan kita tadi ni. Bila aku cerita bab viral yang mengaibkan ni, ini sebenarnya perkara-perkara yang dilaknat tau. Ya Allah marah dengan perkara-perkara apa yang berlaku kat dunia sekarang. Aku sedar perkara ni sebab kalau aku tengok benda yang cepat viral, cepat meletup, benda tu benda-benda yang pelik-pelik, benda yang mengaibkan. Betul. Aku tak kata semua tapi itu macam yang aku nampak. Tapi yalah, dia tak boleh kata semualah. Memang ada certain tu, ada memang talent memang itu konten yang baik-baik. Tapi pada aku yang viral ni, orang suka tengok tau. Jangan marah orang yang tengok juga, marah orang yang mengeluarkan video-video mengaibkan. Sebab orang suka tengok. Kita di Malaysia kita ada contoh-contoh yang terbaik sebenarnya. Jadi lagi orang tak suka tengok, lagi tu dibuat daripada dia. Lagi dia buat mengada-ngada, lagi dia buat benda aib-aib ni sampai keluarga sendiri pun diaibkan. Orang lagi suka tengok berita-berita. Ini trend tau. Trend semasa. Inilah sebenarnya yang pada aku Tuhan pun tak suka, Tuhan marah. Jadi Tuhan negara kita ni sekarang ni macam-macam musibah. Benda yang di luar jangka. Salah satunya memang kesilapan daripada manusia sendiri. Macam contoh musibah banjir. Kita tahu ujian dia. Tapi kelemahan manusia ni dari segi mungkin peparitan, mungkin betul. Kesilapan manusia juga mungkin buang sampah merata-rata. Dan kesilapan juga mungkin disebabkan pembalakan pelbagai lah. Sampai habitat semula jadi pun keluar. Sekarang ni berapa banyak beralik beria kat tengah bandar. Ya betul. Sekarang dah jadi orang kita dah. Kau tahu tak? Sampai kau pernah dengar pepatah pepatah ni manusia apa dipanggil? Alah lupa lah. Aku sebenarnya ingat. Kenapa manusia berperangai binatang? Kenapa bang? Sebab binatang habitat dia kau dah tak ada penempatan dia. Dia bila dia lari keluar hutan, dia pergi ke bandar, ke kampung, ke taman. Sikap dia tu dah lari kat manusia. Sebab tu manusia berperangai binatang. Tapi hari-hari juga saya dengar perkataan binatang tu. Apa? Hari-hari juga saya dengar perkataan binatang kan. Hari-hari? Hari-hari juga. Oh, hari-hari. Okey, betul kan kau punya pronunciation. Itu memang buat kata singkir Abang ni
terang-terang lagi cakap. Kita sempoi. Kita jangan simpan dalam hati. Okey, kita support. Jadi aku tak nak lari jauh daripada topik yang apa aku nak sampai. Aku dalam mood. Pasal haiwan tadi bang. Pasal haiwan tadi kan. Dan banyak kita dengar contoh kes bapa rogol anak, atuk rogol cucu. Ini sampai orang gelarkan orang-orang ni manusia-manusia ni manusia berperangai binatang. Tapi kita tak boleh cakap juga binatang pun sayangkan anak dia. Betul. Kan? Ada perkara-perkara ni tu kalau aku kategorikan orang-orang ni sebenarnya itu sebablah negara kita ni macam tu. Sebab binatang dah banyak keluar ke bandar. Gajah pun dah main tepi jalan dah sekarang ni. Nasib dia tak basking je. Kan? Kalau gajah tu kebagi ukulele dia basking kat jalan Kahang Timur tu. Tapi abang lupa. Gajah sekarang dah buat produk. Buat produk? Gajah duduk. Tahu. Dah lama. Dah lama pula. Kau buat punchline sekali lagi kau tersingkir di stage 2. Kan? Janganlah buat gajah duduk. Itu gajah duduk. Tapi ada gajah yang popular sekarang. Dah gajah apa pula? Tengah mencipta kejayaan. Gajah apa tu? Gajah perang. Masuk final. Final kedua menang dengan Garuda. Itu dah anggap macam dah menang lah tu 4-0. Belum. Bola tu bulat, bukan bola 3 segi. Kalau 3 segi kau baling dia pap kau boleh adjust dia ke mana. Tapi bola tu bulat kau baling dia bergolek babe. Tapi saya percayalah. Saya percaya. Percaya. Ada satu competition. Barcelona dengan PSG. Pada mulanya dia kalah 4-0 Pak sendiri. Barcelona kalah 4-0 kat PSG ke tau. Main dekat Barcelona menang 6-1. Jadi kepada penonton-penonton yang berbangsa Indonesia, yang menyokong pasukan Garuda, jangan risau anda semua. Kalau Barcelona ada boleh menang 6-1 selepas dia kalah 4-0. Betul. Tapi final kedua ni aku yakin bola itu bulat. Rezeki ada di mana-mana. Usaha jangan lupa doa. Jadi mana mungkin boleh menang 5-0 ataupun 5-1. Jadi tenang penalti. Jangan kita kena reda dengan apa yang berlaku. Lepas tu bersyukur atas nikmatnya. Jangan lupa semayang 5 waktu. InsyaAllah. Jadi itulah dia punya sebab sikit. Jadi aku punya live ni apa cerita kat TikTok ni? Abang dah naik 3 orang? Ada orang. Tadi ada 8 dah turun 3. Okey 5 keluar kejap balik. Makan ke apa. Tak apa. Kita pergi kalau nak rasa nak tengok lagi tetamu kita sebentar lagi, kita boleh pergi ke Support TV. Support TV page Support TV. Dan terima kasih dan korang kalau korang masih sekarang berada menonton aku tengah live ni sekarang ni, boleh share banyak-banyak sebab kita ada hadiah di hujung nanti program kita. Aku tak nak beritahu sekarang. Jadi korang share banyak-banyak sebab Support TV ni pelbagai isu yang kita akan kupaskan. Jadi pelbagai konten. Alright, tetamu kita dah bersedia sekarang. Korang ready? Jadi tetamu yang aku cakap tadi bukan kaleng-kaleng. Dia ni seorang yang amat prihatin. Dah dengar suara? Syarul Shiro bro. Okey. Allahu Akbar. Sanitize dulu. Sanitize dulu. Jeng. Okey kau nampak aku tak bohong korang. Okey, tak apa. Okey Rul. Dari mana Rul? Right, left. Dia belum pasang lagi. Right, left. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rul. Yes, apa khabar? Apa khabar? Dia lama tak jumpa Rul. Sihat je. Alhamdulillah. Minta maaf lah, saya pun last minute ni baru sampai. Betul. Last minute tu sebenarnya sama dengan program kita. Kita hashtag last minute. Live last minute. Saya minta maaf juga kepada pemirsa Indonesia, kata pemirsa. Penonton-penonton, share guys. Share banyak-banyak. Share banyak-banyak Jadi macam aku cakap tadi Rul, ada hadiah di hujung program kita. Aku minta maaf tadi sebab apa aku uruskan keluarga aku tadi. Daripada siang tadi aku uruskan keluarga sampai malam ni. Bak kata orang putih, happy wife, happy life. Betul lah. Aku sangat setuju ayat tu. Yes. Okey, kau cerita petang tadi tu. Daripada petang tadi sampai ke malam, itulah aktiviti kau yang kau takkan berhenti Rul. Apa dia? Kau seorang yang agresif, sungguh aktif. Rul aktif dia aktif tanggungjawab kita. Kita ada orang kata apa dalam hidup kita ni kan ada orang kata banyak apa kluster lah keluarga, kawan-kawan, sahabat. So ini kejaya. So kluster-kluster ni kita kena seimbang kan. Betul. Orang kata orang putih juga ada kata life balance trampoline. Okey. So maksudnya trampoline tahu tak yang
satu macam gini. Yang bulat tu yang tak. Oh bukan. Yang orang melompat tu, tong yang macam budak-budak main. Okey. Akrobatik. Trampolin tu kan. So life, balance, work semua dekat trampolin tu. Kita sama-sama lah. Kan? Sama-sama kita kena seimbangkan. Ya, yang penting dunia akhirat Rol Dunia akhirat. Ya, betul. Jadi Rol, kita punya penonton ni pun dah aku rasa menunggu juga kan. Apa topik kita nak kupaskan. Kau tahulah Rol. Itulah, katanya tak lama Kita dah sampai pukul 10 je. Pukul 10 je Sampai pukul 10 je. 5 minit je. 5 minit je. Kau jauh-jauh datang 5 minit ke Orang duduk kata sini. work smart, don't work hard. Rol. Work smart lah. So kita smart lah. Buat kerja 5 minit je. Senang betul lah. Tadi kita kupaskan lah. Sebenarnya malam ni kita akan menyambut 1 tahun yang baru. 2022. Semua pun sedia maklum daripada kita dah akan meninggalkan 2021. So apa yang kita nak recap sepanjang 2021 kita ringkaskan. Okey Rol, daripada Januari tentu kita dalam keadaan COVID lah. Kita tak habis lagi COVID kan. Kita tengok dalam pada bulan Januari kita masih dalam keadaan COVID. Kita pernah lockdown. Kita dalam PKP lah apa benda lagi kan. Lepas tu paling terkesan adalah peniaga-peniaga dan kita sendiri tak keluar. Waktu itu apa yang berlaku kalau kau punya survival hidup kau waktu itu? Aku sama juga macam orang-orang yang kebanyakan dekat luar sana. Kita sedia maklum selepas PKP 1 tu awal tahun hari tu baru nak start rancak. Kan peniaga-peniaga orang-orang yang bekerja dan nak start rancak mencari rezeki balik. Tetapi yang seingat aku sama juga macam ngepot kabin. Ngepot kabin pun time tu baru buka dan operasi. Memang subhanallah memang rancak betul lah kan. Ramai orang datang apa semua dan kita dah nak start recover balik. Tapi bulan puasa sebelum bulan puasa bulan puasa kita masih lagi operasi. Semakin pulih tetapi dah nak raya tu seingat aku 2 hari lagi sebelum raya kita terus lockdown. Time tu memang sangat-sangat terkesan lah. Mana nak raya tu kita dah plan sebenarnya raya tahun ni kita dah dapat bebas sikit rupa-rupanya 2 hari betul lagi nak raya. Waktu tu aku rasa sangat geram lah sebab apa satunya peniaga-peniaga kat Bazar Ramadan. Kalau kau masih ingat lagi masa tu peniaga-peniaga semua tengah rancak nak kumpul nak income balik apa semua tetapi dengan SOP yang ketat nak jadi 300. Betul? Sewakan tapak je bang ibu. Dan aku pernah bersuara juga kenapa tidak habiskan bulan puasa tu kan. Habiskan orang kata apa puasa sebulan tu. Sebulan. Kita habiskan bazar sekali tapi masa pihak kerajaan kata 2 hari 3 hari sebelum raya tu kena stop. Jadi Allah, kita kalau jadi peniaga pun kita rasa stuck kepala tu. Modal kau dah keluar banyak, sale yang masuk belum tentu lagi. Betul. Satu hal mana nak campak barang-barang tu. Masa tu memang sangat terkesan lah. Terutamanya ngepot jugalah. Ngepot terpaksa ditutup. Aduh. Lagi pula ditutup sampai ke hari ni. Dari start raya tu sampai kita raya bulan apa? Bulan 5 Bulan 5. Bulan 5 ngepot dah tutup sampai bulan 12. Bulan 12. Aduh. Tapi ada bermakna kalau macam ngepot tu aku rasa di bawah pengurusan kau sendiri apa kelebihan kau bagi kepada peniaga-peniaga untuk membantu dia orang? Peniaga ni satunya aku tak kenakan sewa. Cas aku memang totally tak ambil. Dan mana yang pekerja-pekerja dekat ngepot tu aku cakap kalau nak meniaga apa semua boleh meniaga kat tepi jalan dekat ngepot tu secara percuma. Tu salah satu langkah lah. Inisiatif lah. Inisiatif daripada pihak pengurusan. Aku faham masa tu memang sangat susah. Sehingga kan kalau kau ingat 2021 ni kita ada kempen kibar bendera putih. Betul.
Aku ingat. Kan? Jadi rumah-rumah mana yang orang kata apa Kekurangan makanan angkat bendera putih, kita akan sampai. So aku jumpa jugalah dekat Keluang ni memang banyak jugalah. So kita pergi malam-malam tengok ada bendera putih, kawan-kawan bagi tahu, so kita pergi. Tapi Rol, ada isu tu. Apa isu dia? Ya memang kecoh pun isu tu macam ada kata tak perlu bendera putih. Bantuan dah banyak sebenarnya. Tak perlu bendera putih tu. Apa pendapat kau, Rol? Pada pendapat aku lah, susah sewaktu PKP tu adalah satu perkara yang sangat subjektif. Ada yang kata rumah ada rumah besar, ada yang kata rumah dah 2 tingkat, rumah batu, kenapa minta bantuan. Tapi pada aku susah tu subjektif sebab apa? Tak boleh diukur daripada harta luaran. Kita boleh nampak. Sebab apa kadang-kadang dia ada rumah tapi income tak ada. Kan? Rumah pun kena bayar. Jadi kat situ lah kita membantu apa semua kan. Ada yang normal lah tu, perkara yang orang tak suka tu memang perkara yang biasa. Ya, benda tu lah aku lalui di Taman Muhibah, Rol. Dalam messenger dia hantar. Aku pergi hantar makanan tu melalui Suara Kamu Paya lah kan. Sebab dia page Suara Kamu Paya tu di messenger, aku pergi hantar. Kalau aku tengok secara luaran, memang betul kau cakap, rumah 2 tingkat. Ada motor 3 biji. Ada kereta potong sagar sebiji. Jadi kalau kita nak negatif kat situ, apa ni? Macam ni pun susah ke? Ya. Berbalik pada cerita kau lah tadi kan. Itulah tak boleh pandang pada luaran. Tak boleh. Dia mungkin benda tu aset tu ada tapi kena bayar setiap bulan, tak boleh berniaga waktu tu. Jadi isu tu tak patut betul diwar-warkan. Tu memang 2021 banyak kenangan. Banyak kenangan. Kata itu dari bulan 1 sampai bulan 5, Rol. Kita belum lagi cecak antara bulan 5, bulan 6 sampai bulan 8. Dah dalam waktu PKP, dalam lockdown, separuh masa. Kau bayangkan lockdown separuh masa tu. Timbul pula isu politik ini, isu yang sedap, Rol. Apa dia? Engkau kalau bab politik, kau punya tumbuk tu. Okey. Sebab benda Apa dia cerita politik? Isu darurat. Okay. Kan? Isu ni rakyat yang tak tahu pasal politik pun sebelum ni jadi ambil tahu. Jadi terasa kesan dia sebab bila negara kita politik huru-hara, benda ni akan beri kesan kepada rakyat yang memang dah susah. Contoh je, kita bagi isu darurat. Sebelah pihak mengatakan kerana darurat kes meningkat naik melambung. Datang timbul pula hashtag kerajaan gagal. Yang ada pula pihak ini mengatakan perlu yang ini kerajaan PM letak jawatan. Jadi perkara-perkara ni yang membuatkan rakyat geram. Maksud aku rakyat yang bukan duduk di sebelah pihak. Dia tak berada di mana-mana. Jadi apa kau punya sedikit penjelasan kau ataupun kefahaman kau? Pada aku dia pro and con. Dia ada pro, ada kontra dia. Mungkin daripada side kerajaan ketika itu ada kebaikannya kan untuk darurat apa semua. Tetapi mestilah orang kata apa, darurat juga, tetapi kena dengan bantuan yang harus diberikan ketika itu. Dan rakyat tahulah bila banyak isu-isu yang timbul lagi ni dalam keadaan yang api tengah marak, kau bagi petrol lagi. Betul, bakar memang lagi. terbakar lah. Terbakar. So itulah yang timbul hashtag kerajaan gagal waktu itulah. Tapi betul lah, Rol. Darurat sebenarnya banyak tak faham. Kan, diorang ingat darurat ni untuk just untuk COVID, kurangkan kes. Tapi kepahaman aku sikit, darurat ni sebenarnya ada perkara-perkara lain, memudahkan pihak kerajaan tu menggunakan facilities, mungkin itu ini mungkin. Untuk kan. Itu yang kepahaman aku. Tetapi kes bila mencanak sampai 23,000 waktu tu, kan, pihak ini mengatakan PM letak jawatan kerajaan gagal, patut tak patut. Engkau sebab orang satu Malaysia tahu engkau siapa. Jadi engkau jangan bercerita dari soal engkau sebelah pihak. Aku nak cerita engkau apa engkau nak cakap sekarang. Kau cakap. Yalah, bila orang kata apa, satu mekanisme yang menimbulkan satu, kita dah ada numbers tu. Kita dah analisis melalui numbers. Kes makin naik apa semua kan. Jadi itu yang terbukti ketika itu kepimpinan gagal kan. So aku rasa semua setuju ketika itu, nampak yang sampai 23,000 waktu tu. So memanglah majoriti rakyat mengatakan macam tu kan. So pada aku bukan majoriti rakyat kot. Majoriti orang politik. Kan? Rakyat tak nak dengan keadaan tu
PM turun dengan keadaan kes mendadak sebab ada usaha kat situ. Ini pendapat aku. Pendapat aku. Aku memang suka cocok kau kan. Sebab aku tahu kau di pihak yang mana. Jadi pendapat aku sebab apa yang aku katakan dalam konten-konten aku sebelum ni, dia ada usaha dalam kejayaan vaksinasi yang kita nampak sekarang. Kau setuju atau tidak aku cakap kejayaan vaksinasi sekarang datangnya daripada mantan Perdana Menteri kita ataupun kerajaan yang lalu. Kita tak boleh tak bagi kredit langsung. Engkau macam mana? Macam aku cakap lah, kalau ikut kadar vaksinasi yang kalau kau sebut tu, semua pihak mainkan peranan. Termasuklah kita sendiri dekat Johor. Kan? Betul. Kita pun bergerak atas Southern Volunteer. Ya, Sultan. Pergi rumah ke rumah, ketuk pintu, apa semua untuk daftarkan vaksin. So, pada aku, setiap orang mainkan peranan. So, yelah ketika itu lah, kalau tak silap aku lah, bila keadaan sangat tak stabil dengan kes yang naik macam tu, so rakyat marah lah. Ya, betul. So, sampailah kita ada satu peristiwa yang besar, tukar lagi Perdana Tukar Menteri. lagi. Itu menjadi Orang kata satu kali satu PRU, 3 Perdana Menteri Tiga kita Perdana dapat. Menteri sakit kepala roll. Kan? Zaman mula-mula kerajaan jatuh selepas berapa bulan, 18 bulan ke berapa bulan kerajaan jatuh, itu pun dah cukup memenatkan rakyat. Aku tak nak cerita orang yang kat atas, kita cerita rakyat. Rakyat pun sama beban dia. Buka telefon, buka surat khabar sampai habis berbalik. Benda tak settle-settle 2-3 minggu. Datang balik pertukaran kerajaan yang lepas. Itu yang masuk kita tu kan. Jadi kita pun kalau boleh tak nak perkara tu berlaku lah Rol. Ya, betul lah. Jadi Kita apa kan? Kita sebenarnya nak satu negara yang aku yakin semua setuju, satu negara yang stabil, harmoni. Yang penting tu keyword dia stabil. Bila stabil, tak kira lah dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi macam-macam. Bila negara kita stabil, manfaat tu kita akan dapat kepada semua. Pada rakyat, datang balik pada rakyat Rol. Jadi jangan dia jangan mudahkan salahkan pihak lain lah. Jadi itu dalam pertengahan tahun kan, kita dah pergi ke hujung, bukan hujung lah, isu aku tak sentuh isu ni, aku tak best lah sebab kau berada dalam industri seni. Jadi aku kena, sebab ini pun viral sebenarnya. Engkau memang seorang yang viral kan. Kau seorang yang viral. Aku tak tahu kau ni busybody ke atau memang suka campur hal orang kan. Aku tak faham. Isu MLM lah Rol. Allah, isu MLM Rol. Datang je MLM minggu pertama kau dah tembak production, kau dah tembak Astro, MLM ataupun Astro Warna. Sedangkan kau jawab. Okey. Apa sebenarnya isu MLM ni isu juri lah. Kan, isu juri. Apabila engkau dah 10 tahun, katakan kau pemain kereta. Tiba-tiba yang komplain pasal engkau pemain kereta ni mak andam. So, adakah kau setuju? Tak setuju lah. Tak setuju lah. Kan? Mak andam pergilah cerita pasal andaman, pelamin ataupun bunga telur. Betul. Setuju boleh lah kau kritik kan. Kritik. Tapi aku tengah repair kereta, kau nak cerita pasal alternator, kau nak cerita pasal macam-macam. Technical. Memang kau sendiri pun tak tahu kan. Jadi itu isu yang paling besar. Jadi sebab apa aku pun nak tengok apa ni, industri komedi kita lebih maju ke depan, bukannya ke belakang kan. Sebab tu lah kau menegur kan. Aku menegur, bukannya aku nak busybody. Lantak lah dia orang nak terima tak nak terima. Tapi masalahnya siapa engkau nak tegur production sedangkan kau sendiri Shiro. Kau datang daripada Raja Lawak weh. Kau datang daripada Astro Warna. Lalas kau baru juara setahun dalam MLM, kau nak tegur production tembak satu Malaysia weh tahu. Jadi apa perasaan dia orang aku memanglah setahun, tetapi aku bermula 2011. 2011, 2000 hari ni 2021 dah 10 tahun. 10 tahun dalam industri dan aku dah mula muak apabila kita je tahu apa yang berlaku dekat dalam industri. Kita rasa macam jelak lah kan, dengan apabila peluang-peluang diberikan kepada orang-orang yang tak betul. Kan, lepas tu kau kronisma kau terlampau tinggi sangat kat dalam tu. Betul, itu berisi berlaku. Kita boleh tengok hari ni Astro Warna ke siapa favorite dia dekat dalam Astro Warna tu kira kronisma lah. Kronisma. Semua, yang kau nampak semua orang kata apa, rancangan-rancangan semua disapu. Semua. Ini pendedahan. Aku cakap benda betul. Kan, kau nak terima tak terima lantak lah. Kau sombong sekarang Bukan aku sombong. Aku punya intention aku ataupun niat aku
tak ada dekat situ. So aku boleh bercakap. Sebab aku bercakap, aku dah rasa muak apabila kawan-kawan, satu persatu kawan-kawan lama, kawan-kawan dalam industri yang lahir daripada komedi, apabila dah naik dia scene komedi tu, hilang entah ke mana. Hilang. Betul? Kan kalau kau tengok hari Ramai. ni, ramailah. Ramai. Idolan Pon-Pon, Betul. kumpulan kecil Raja Bulan Lawak. kecil. Juara. Raja Lawak. Mana dia orang pergi hari ni? Bila sebut kecil tu, mungkin juga Rol, aku perasan masa kecil punya season tu, dia punya juri 3 orang komedian tu. Arwah Abang Din, Arwah Abang Din Berambut, Avlin Syauqi dan juga Abang Bob Lokman. Betul. Adakah 3 juri komedi ni yang membuatkan talent-talent berada dalam season tu semua tak jadi? Bukan macam itu. Dia dah lahirkan, dia macam ni. Apabila persoalan dia lepas daripada pertandingan tu, ke mana dia pergi? Arah dia Arah dia ke mana? Plan daripada production sendiri kot. Plan ni kat mana? Kau matikan dia ketika tu memang tak ada. Adalah program 1-2 kalau ingat aku. Lepas tu timbullah juara Raja Lawak 5, Man. Kemudian selepas tu terus bertanding dalam Maharaja Lawak. So apabila Maharaja Lawak punya tsunami muncul, dah habislah. Habis. Competition yang seakan Raja Lawak ni kurang dia punya ni. Padahal diorang bagus. Bagus. Kan? Tapi ruang dan peluang tak ada. Nak buat macam mana? Jadi aku rasa itu talent tak, Rol? Sebab kenapa Shiro, kenapa Sepah, kenapa Boci, kenapa Nabil boleh bertahan sampai hari ni? Diorang punya peluang. Mungkin juga kot. Pada aku ruang dan peluang. Ketika aku menang tu 2011, ruang untuk aku masuk ke MLM 2012. So bila masuk MLM 2012 ni sebenarnya orang tak nak tengok Shiro pun. Siapa kenal kau? Betul-betul. Kan? Tahun pertama tahun pertama. Tapi bila kau berlawan dengan Jozan, Jambu, Boboy, nama-nama besar. So orang nak tengok diorang, kau kena tengok aku. Kan? Jadi kat situ kita curi limelight orang penonton tu. Lepas tu kita buat yang terbaik. Akhirnya jadi diorang kata, oi, dia boleh fight lah. Orang semua diorang boleh fight. So bila persepsi tu timbul, barulah orang dah mula percaya. Trusted. Itulah kata dalam bisnes ke apa yang paling penting dalam persahabatan pun kepercayaan. Betul, aku setuju. Trusted tu yang paling penting. Dan juga konsistensi. Bila kita sebut konsistensi tu, sekali kau lupa, orang tak akan sebut kau pelupa. Betul. 2 kali kau pelupa, kau belum pelupa lagi. Tapi bila berkali-kali kau pelupa, kau cakap kau ni pelupa. Betul. Sama juga macam komedi. Sekali kau buat kelakar, kau tak semini pelawak. Betul. Kau tak kelakar. Kali kedua, kelakar. Kali ketiga kelakar, kali kelima, 6, 7, konsistensi tu ada. Baru orang kata kau, kali ke-8. aku boleh terima kau. Aku boleh terima cakap kau kelakar. Betul. Ha. Itu berbalik kepada cerita kata ruang dan peluang. Ruang dan peluang. Tak ada ruang macam mana, Rol? Kalau tak ada ruang macam mana kan? Betul lah, kau balik peluang. Itu dalam mana kesimpulannya kat sini, Syarul bukan busybody, dia bukan kaki penyebok. Dia ni prihatin dengan industri tu. Aku bukannya atau kau marah sebab kau tak jadi sang bara kot? Apa hal aku nak jadi sang bara? Kan aku bukannya buat tahu ataupun apa, tapi pengalaman nampaklah benda tu kan. Kalau aku benda yang aku tak tahu, aku tak tegur. Betul. Buat apa aku nak menyebut kan? Kau berada dalam industri tu, kau melalui kan. Jadi bila katakan isu Askar ke ataupun Long Tiger ke, aku nak menyebut buat apa? Tak tahu kan. Aku tak tahu. Bila tak tahu, buatlah tak tahu. Takkan nak dengar cerita orang macam kecil tadi. Dengar cerita orang lepas tu bercakap. Jadi kesimpulan kat sini memang melalui benda tu, jadi untuk perbetulkan sayang. Syarul memang sayang kat industri. Apa yang dia tegur tu dia sayang kat perkara tu. Betul. Jadi jangan ambil hatilah. Ambil benda yang positif je. Jadi itu kita tinggalkan lah. Itu recap untuk sektor dan industri. Pukul 10 lah Habib. Dan habis lah ni. Payment sambung. Jadi untuk kita skip terus pergi ni masalah juga ni isu ngepot tadi kita berbalik kan. Ada pula dalam keadaan dah tutup lama ni, ada viral baru ni kena gasak dekat media sosial. Aku sendiri terbabit dengan komen tu. Kan, bukan aku yang komen lah. Ada orang komen katakan peniaga nak lari lah kan, tak bayar set macam mana, apa Rol, kau cuci sikit lah benda tu lah, kasih bersih lah. Isu kata peniaga nak keluar pada ngepok ramai-ramai. Dia berbalik kepada mulut dah. Kita ni kan kita hidup ni kan sesama manusia. Manusia ada perasaan, ada hati,
ada otak kan. Tapi macam orang cakap, rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Aku pun tak tahu dari mana datangnya kata peniaga ngepot semua nak lari, nak tinggalkan ngepot apa semua. Sebab apa, kita ni dalam satu keluarga. Daripada start penubuhan ngepot cabin tu, kita layan semua macam ahli keluarga. Ada masalah bagi tahu kan. Kalau tak nak berniaga lagi bagi tahu. So kita dah terangkan bahawasanya kita ada satu penambahbaikan dekat ngepot. So orang pun, peniaga-peniaga pun menunggu. Dan ini adalah manfaat untuk semua, bukannya untuk aku. So kita orang stay sampai hari ni. Benda tak bayar sewa bro. Kan sewa cakap, kan? Percuma. Berbanding daripada luar, mungkin ada alasan yang kukuh untuk kau keluar. Sebab apa, kau dekat, kalau sewa kat luar pun 50% kena bayar. Paling tidak PKP tak PKP kena bayar. Betul. Tapi kita dah bantu, tak bayar. So pada aku tak ada apa-apa isu, isu pun. Lah. Itu yang bagi menonton ni. Kalau kau dah dengar cerita kat ngepot ni, sebenarnya ada peniaga nak keluar, dengar cerita-cerita kotor ni, sebenarnya owner sendiri dah bercakap secara terbuka ni, kalau dia nak menipu, dia kena tembak dia sekarang. Dia tak boleh keluar. Kita bukanlah kalau ada kan. Bukanlah apa. Kalau misal kata betul, kata nak keluar, masuk cara baik, keluar cara baik. Cara baik, betul. Bagi tahu je, dan kita pun bukannya nak mengalang. So kalau dah keluar, hak masing-masing. Masing-masing. Muncul peniaga baru. Takut ni kabar angin je ni. Biasa tu. Kabar angin ada orang kita. Jadi sebenarnya apa perkembangan Roh Ngepot untuk sekarang ni? Sekarang ni alhamdulillah kita dah lebih kurang dalam 70% renovation. Sebab apa, kita nak buka Ngepot 2.0 ni dalam keadaan yang baru. Salah satu masalah utama bila Ngepot buka dulu adalah apabila hujan ni orang tak tahu nak lari ke mana. Ada yang sampai tengah makan tu tiba-tiba berbubur lah nasi tu. Nasi betul. Dengan hujan turun dengan lebat-lebatnya kan. Nasi dah jadi nasi banjir. Tapi alhamdulillah hari ni kawasan dalam tu dah berbumbung. Dan kita tambah sedikit pencahayaan tepi sungai. Jadi korang bawa keluarga, bawa anak, bawa apa, boleh lalu, boleh main dengan anak-anak dekat tepi sungai. Lebih menarik lah. Lebih duduk. Ada kursi tepi sungai juga. Kursi meja tepi sungai. Ni letak lagi. Jadi korang boleh lepak, kancil kat situ. Dan ada 3 kabin yang baru kita buka. So nantikan menu-menu yang kau memang akan meleleh. Alamak. Meleleh. Itu bermakna lepas ni kalau hujan ke apa, air batu ke salji, kalau salji kuat lah itu lain cerita lah kan. Setakat hujan tak ada masalah. Tapi aku nak beritahu kau menu-menu kat Ngepot kali ni aku boleh bagi tahu kau dia worldwide. Kita Ngepot sekarang dah main worldwide bro. International. Kau jangan main-main Ros. Sekarang dah sepadan negeri dah buka kena serang Ros. Memang international babe. Sebab apa, bukan aku nak cakap bohong. Sekarang dulu kalau kita ada aiskrim Jepun. Jepun ni ada. Jepunnya. Kan? Tapi selepas ni kita akan ambil negara jiran kita. Indonesia. Indonesia Garuda apa menu ada? Kau kena nanti. Alamak. Kalau yang aku tahu ayam penyet. Ada lain lagi. Okey, kita nantikan Ngepot cabin akan dibuka. Tak lama lagi aku rasa. Tak lama lagi dengan tambahan 70% lah. 70%. Tak lama insya-Allah. Sabar. Dia bila dia dah buka, dia takkan ada tak ada masalah-masalah dulu macam paip pecah. Paip pecah kan. Tengah makan. Aduh, kadang nak pesuh tangan tak ada. Ini cerita real ni. Kita kena cerita. Kita tak sorok-sorok dah. Bagi tahu, dan kita pun dah take note pasal masalah tu. Dan kita perbaiki lah. Macam kau cakap apa, sinki terdekat tak ada. Kali ni aku bawa sinki betul-betul dekat dengan korang. Kau nak makan kat mana? Sinki bergerak. Aku bagi sinki bergerak. Kau makan sinki tu, follow je kau. Dah macam apa, jadi di luar kotak. Dia sebenarnya Syarul Syirah memang di luar kotak. Di luar kotak. Jadi itulah cerita Ngepot. Bermakna sikit lagi buka insya-Allah ni untuk limpahan ekonomi di Keluang. Jadi sedikit. Jadi kita berbalik kepada Allahuakbar, ni isu apa isu lagi? Isu banjir Allah. Aku tak terlibat dalam misi banjir baru-baru ni. Maklumlah aku kerja kan. Tapi
Aku rasa bila kita sentuh musibah isu banjir ni, malam ni aku recap sikit lah. Kita seluruh negara ada buat majlis ilmu, ditukar daripada ambang, ambang sambut tahun baru. Macam dekat Keluang ada Keluang beristighfar. Beristighfar. Lepas maghrib tadi ada solat hajat. Kita terima kasih kepada pejabat daerah lah. Kan, pada yang berjaya menguruskan. Jadi balik pada musim banjir, 6 negeri Rol. 6 negeri yang kita tak jangka. Antara yang paling aku tabik hormat kepada sukarelawan Rol. Sukarelawan terutama contoh di Keluang kita ada ABK. And walaupun ABK tak keseluruhan untuk support program musim banjir, tapi kita yang paling penting kita ada Southern Volunteer. Southern Volunteer yang dari selatan ni sebenarnya, dan juga kita ada Bantu Malaysia. Jadi engkau di antara yang banyak terlibat dengan ABK, Southern Volunteer dan juga Bantu Malaysia. Sebenarnya daripada ABK pun Southern Volunteer juga. Kita ada satu NGO yang lebih kurang sama. Orangnya pun sama. So seperti yang kita sedia maklum, apabila Tengku Mahkota Johor dah mengeluarkan titah bahawa kita akan membantu. So tak lama dia titah hari ni, besok kita dah bergerak. Kita dah kumpul barang-barang lebih kurang dalam 50,000 barang-barang, dan kita hantar first kali dekat Ulangan. Paling teruk. Apabila pergi Ulangan dan dah bagi kat Ulangan apa semua, kita balik, dan kali kedua aku pergi kat Seri Muda. So aku tengok sendiri lah, memang sedih tu sedih lah. Dan dia seperti yang kita tahu tragedi banjir dekat Keluang pun ada jadi juga. Sebab kita ni antara yang orang kata acara tahunan juga kot. Acara tahunan. Banjir dekat daerah Keluang kan. Tapi semoga tak adalah tahun ni. Betul. Tahun lepas pun ada kan. Tapi yang menyedihkan apabila meragut nyawa kan. Itu yang berapa ramai hari ni. Dia seakan-akan tsunami tu Rol. Banjir dia tu. Betul. Sebab dia mengempas sebab apa pada aku yalah Selangor, Kuala Lumpur, dia orang kata apa dulu tahun 1971. Hari ni 2021, maksud 50 tahun. 50 tahun. Tak mengalami banjir besar. So maksudnya hari ni apabila bencana tu datang, jadi kesiapsiagaan tu kurang lah. Bukan tak ada. Ada tapi mungkin kurang. Di luar jangka. Macam kita dekat Keluang, apabila nak berlaku banjir, kita dah tahu. First kali Kampung Bentong hujung sekali akan naik. Lepas tu Kampung Palembang, Kampung SC, Batu Empat tu. So kita dah tahu kawasan mana yang akan point-point yang akan naik dulu. Tapi dekat Kuala Lumpur, Selangor ni bila 50 tahun dulu baru jadi. Dan kita tak tahu mana nak naik dulu kan, mana kawasan mana nak ni kan. Tak ada jangka tiba-tiba yang sana minta tolong semua. Jadi kelang kabut. So apabila mungkin ada hikmah berlaku, apabila berlakunya bencana banjir kat sana, dia orang dah lebih bersiap sedia kan. Dan hikmahnya satu lagi pada aku, semua orang berganding bahu Rol. Betul. Dari segi parti politik tak kira siapa, kita tak nak sebut satu, semua bergabung Rol. Sukarelawan. Tapi aku pergi Seri Muda itu penuh NGO. Ramai NGO. Betul. Aku ada tengok sedutan-sedutan video dia. Dan aku nak tanya kau, Southern Volunteer berapa ramai Rol? Agak-agak sebut sedikit. Southern Volunteer yang turun membantu misi banjir lebih kurang 700. 700 Ini yang terbaik. Kekuatan. Terbaik Rol. Kita tolong orang tolong orang, mungkin satu ni negeri kita, mana kita tahu kan. Jadi sedikit recap daripada awal tahun sampai akhir tahun, dah sedikit Arul. Kita mengharap, kita doa sikit untuk musibah-musibah banjir ni bangsa-bangsa, semoga dipermudahkan Arul dan besok ni aku kena pergi ke Johor Bahru untuk melihat dengan Yang Berhormat Datuk Wan Hafiz, Esko Pelancongan Belia dan Sukan Negeri Johor, untuk melihat persiapan kesiapsiagaan negeri Johor dalam menghadapi banjir. Betul. Mungkin dari segi peralatan kemakan. Sebab apa, kita ada beberapa fasa. Satunya apabila hujan lebat tu, apa kita perlu buat. Air dah naik, apa langkah kita perlu awal buat. Kena pindahkan tu. Dan juga yang paling penting sekali sebenarnya pasca banjir. Selepas tu apa yang kita, itu yang kekuatan kena ramai. Itulah dia. Nak bersih lumpur tu. Memang Allah tak boleh nak bayangkan. Pergi tengok baru tahulah. Pergilah. Okey Ros, sebut sikitlah penutup. Kita mengharapkan sepanjang tahun ni dengan masalah pelbagai musibah berlaku, politik lah, itulah ini. Jadi harapan kau lah untuk negara kita lah terutamanya. Satunya memang harapan untuk negara yang lebih baik. Sebab apa, apabila tahun 2021 baik, 2022 kita nak lebih baik. Tetapi aku sangat yakin dan percaya bahawasanya
kita akan menjadi satu bangsa ataupun negara yang lebih kuat pada tahun 2022. Dengan apa yang kita dah hadapi hari ni 2021 dengan PKP, pergolakan politik, bencana banjir, macam-macam bencana lagi, dan perkara yang berlaku 2021 ni aku yakin kita akan lebih kuat untuk menempuh 2022. Seperti mana kuatnya pedang samurai katana, dia dah letak dalam suhu yang sangat tinggi, dibakar, kemudian dikeluarkan, dilipat, dihempuk, dimasukkan lagi dalam suhu yang tinggi, dia pusing, lebih kurang jangka masa lebih kurang seminggu dia buat. Itu je lah rotation dia. Apabila dia keluar, dia menjadi satu pedang yang sangat kuat dan sangat tajam. Dan aku yakin juga dengan negara kita 2021 kita dah melalui berbagai proses dengan dugaan-dugaan ni, dan 2022 kita akan lahir sebagai satu negara, satu bangsa yang lebih kuat menghadapi dugaan. InsyaAllah kita doa sama-sama, fikir yang baik-baik. Macam ayat selalu kau ulang, kita jangan menyalahkan, mudah sangat menyalahkan pihak lain lah. Kita sulam diri kita sendiri, mana kekurangan kita. Jangan kita buat kerja Tuhan. Ya, betul. Jangan cepat menghukum. Jangan cepat menghukum. Betul. Jadi itu sedikit recap kita sebab live. Ada satu lagi analogi aku boleh bagi. Okey, boleh. Kau ambil tu. Botol. Okey, ni. Aku cakap dengan kau. Berapa sukatan ni dalam ni? 600 ml. 600 ml. Ringan kan? Ringan. Tapi kalau kau pegang dalam masa 10 minit, kau akan mula rasa berat. 1 jam kau mula rasa berat. 2 jam, 3 jam, 12 jam, kadang-kadang kau boleh lumpuh. Ya. Kena nampak macam ringan. Sebab apa kau selalu fikirkan pasal benda ni? Ini ada. Seolah ini yang masalah. Apa kata kau letak? Tak ada. Abaikan. Mahal. Analogi. Apabila kita selalu fikirkan dia, kita selalu fikirkan dia akan berat. So toksik lah. Jadi jangan fikirlah. Happy life. Sekejap macam YB, sekejap macam pakar psikologi. Happy life bro. Happy ya. Orang nak maki orang tu, dia punya pasal, dia punya mulut. Ini kan? Kalau aku ada anugerah orang yang paling banyak kena maki kat Facebook, Syarul Shiro. Okey, tak ada masalah. Dia maki. Apa yang kau nak sakit daripada makian tu? Kau ada rasa kau ada nampak darah tu apa? Tak ada kan? Tak ada, dilantar. Aku tak sakit apa. Nak hati aku tak ada sakit kekuatan pun. Kekuatan dalaman. Ini dia. Macam ni masalah aku nak fikir. Buat apa? Aku letak je lah masalah ni. Dah. Tak ada beban. Penat nak fikir Tak ada beban. Nak penat. Alright. Syarul Shiro kalau bercakap itulah dia. Sebab tu dia boleh bergelar juara. Dan bukan sekadar cakap omong-omong kosong Rol. Cakap semua ada makna. Jadi Rol, terima kasih lah Rol. Terima kasih banyak-banyak kerana support. Jadi podcast kita itu Supportcast. Semoga Supportcast ni akan secara konsisten. InsyaAllah. Aku harap, aku doakan 2021-2022 ni Support TV akan lebih konsisten menghasilkan karya-karya, konten-konten, podcast yang terbaik. Kan? So kita sama-sama bantu. Terima kasih juga sebab mengundang saya. Yang 1 jam, awak 1 jam lah, saya berapa minit. Saya dah 2 jam dulu kat sini. Okey, kita terima kasih. Bukan senang nak undang individu yang bergelar nama Syarul Azizi Azmi. Terima kasih Rol banyak-banyak. Sama-sama. Datang jauh-jauh daripada KL. Dan terima kasih kepada Support TV lah. Terima kasih kau yang menonton. Jangan lupa share. Dan ada tak share yang terbanyak? Jadi kalau kau selfie. Alright. Tu sana selfie cameraman. Selfie. Tengok cameraman. Jangan belagak sangat. Cameraman jangan belagak sangat. Selebriti dah selfie weh. Tengok senyum. Cameraman senyum. Dapat gaji tu belagak. Tak kau zoom tak ni? Zoom tak? Zoom lah. Barulah penonton nampak siapa kau. Okey, zoom. Okey, satu ada. Bahal weh. Artis di Malaysia yang sepopular dia boleh tentu selfie macam ni. Dia beria-ria nak selfie dengan peminat dia. Aduh, itulah nama Syarul Shiro. Okey, Rol.
Okay. Kita jumpa lagi nanti Rol. InsyaAllah jumpa lagi. Baik, terima kasih. Okey, kepada penonton yang setia dengan kita daripada awal tadi podcast ni, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada yang share. Jadi kepada orang yang rasa diri korang tu paling banyak share, korang screenshot berapa banyak korang share dan kau boleh bawa bila ngepot kabin buka nanti, kau pergi ngepot kabin, kau boleh message aku, DM aku, kau bawa bukti yang korang share tu, dan itu membuktikan nanti aku orang belanja kau makan. Itu hadiah dia, aku belanjakan kau makan aiskrim Jepun, aiskrim Garuda pun ada. Dan terima kasih banyak-banyak. Kalau nak hashtag, jangan lupa hashtag support sikit, SAPOT SIKIT. Jangan lupa hashtag suaraku. Dan kita akan bersiaran lagi insyaAllah dalam minggu ni. Mungkin ada lagi siaran kita akan wawarkan di page kita, Support TV di YouTube channel, Support TV di media sosial di IG kita. Dan jangan lupa kau boleh follow ataupun subscribe channel YouTube, and kau boleh subscribe juga channel YouTube aku, PF5 TV. Pelbagai isu yang menarik aku buat situ, konten, pelbagai hiburan ada, pelbagai isu-isu semasa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih kepada kau banyak-banyak. Akhir daripada sekali pada aku, kita betul lah, aku suka ayat yang Syarul mainkan. Kita jangan mudah menghukum orang, kita jangan mudah menyalahkan pihak lain. Kita sulam diri kita sendiri. Dan pasal air tadi ni, nanti aku balik aku test berapa lama pegang berat, tapi memang rasa kebas tangan. Kau nak, kau orang try. Ini psikologi ke tau. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Nusantara. Bye bye.